Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi min ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال سبحنا كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة العقل وحفظ برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وحفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, marilah kita sama-sama bersedekah kepada arwah Ustaz Zaid kita dan semua ahli jemaah, termasuk juga ahli jemaah yang kita yang telah meninggal dunia dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia di tempat orang-orang yang terpuji, orang-orang soleh, dengan keilmuannya, dengan tawaduk dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dia dan menjadikan ilmu dia bermanfaat di dunia untuk orang-orang yang beramal. Ustaz arwah Ustaz Zaid ni salah satunya guru jugalah. Kerana dulu-dulu saya banyak juga bertanya tentang ilmu hadis dengan dia. Sebelum kita mengaji ilmu hadis di pondok dulu, banyak jugalah kita mengaji kitab-kitab Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud dengan arwah Ustaz iaitu Ustaz Zaid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dia dan menjadikan amal soleh jariah tentang ilmu dia yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ini kita sambung balik kitab kita ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kesuat berapa itu? 69. Ngajar yang ke 15. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-15, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bermula agama dagang dan daerah. Jika baik agama kamu, niscaya baiklah amal kamu itu, dan dagang kamu dan daerah kamu. Maka jikalau binasa agama kamu, nescaya binasalah amal kamu dan dagang kamu dan daerah kamu. Dan jangan ada kamu seperti sumbu pelita yang menuan ia sumbu akan dirinya dan meneran ia akan segala manusia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi di dalam hadis kursi,
yang mana hadis kursi yang kita selalu kenal, al-hadithul kursiyun wa min haithul mughna min indallah, min indillahi azza wa jal, wa min haithul lafzi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ialah suatu hadis ini ialah suatu makna itu daripada Allah dan lafaz itu daripada Rasulullah SAW. Jadi sebab itulah dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya iaitu bermula agama dagang, yakni ialah dagang. Dagang tu kita boleh buat khabar pun boleh, sebab dia ada sebab dia bermula mubtada tu. Bermula agama dagang dan daerah. Jika baik kamu, nescaya baiklah amal kamu itu, dan dagang kamu dan daerah kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursi, bermula agama itu seperti dagang dan daerah. Apa maksud? Ada orang baca dengan daging dan darah, tapi hak yang betulnya iaitu dagang daerah. Apa maksud? Yakni agama kita itu kita tak boleh nak pisah di antara sepadang kita tu yang kita sedang musafir. Itu mana saya mengaji dengan Tuan Guru Rahim di sini, dia menyatakan bahawasanya yang mana kita berada di atas muka bumi ini, kita sedang berdagang. Iaitu kita tak boleh nak pisah di antara satu sama lain. Jikalau nescaya baiklah, jika baik agama kamu, nescaya baiklah amal kamu itu. Musannif kata antara dagang, kita sedang berdagang, kita akan sampai suatu hari nanti kepada tempat yang kita tuju, iaitu di alam barzah, dan begitu juga di alam akhirat suatu hari nanti. Jadi jika baik agama kamu, jika agama kita comel, maknanya ada fitnah pada agama kita dapat lalui, maka nescaya baiklah amal kamu. Bermula kefahaman agama itulah akan membaik amal kita. Bila kita baik pada agama, kita jaga agama kita, nescaya baiklah amal, iaitu ibadah kita jadi comel. Itu di antaranya. Dan dagang kamu dan daerah kamu, dan suatu perdagangan kamu tu akan jadi baik. Yang kita sedang dagang ataupun kita sedang dagang, yakni kita suatu asing tu. Agama tu asalnya asing, dagang-dagang ni asing. Ni suatu asing. Jika suatu asing itu baik, agama asal-asalnya dia dagang, tapi oleh hanya kita amal, kita tetap amal, maka suatu hari nanti diri asing itu akan jadi baik, yakni amal soleh kita itu akan jadi baik, dan daerah itu di antaranya. Maka jikalau binasa agama kamu, nescaya binasalah amal kamu. Jikalau binasa agama kita yang ada pada diri kita ni, kita tak jaga, kita tak pelihara, maka amal kita juga akan jadi rosak. Tu diri agama itu, diri kefahaman ilmu agama yakni ilmu agama. Kita faham betul-betul, memahami betul-betul, lalu kita laksanakan amal, maka amal kita akan comel. Tetapi sebaliknya, kalau agama kita tak tahu entah ke mana, hanya sekadar nama saja pada agama, nescaya amal kamu itu juga akan rosak. Itu di antaranya. Dan dagang kamu dan daerah kamu, dan begitu juga diri asing itu akan rosak. Rasulullah kata agama ini dia mari asal daripada dagang asing, dan dia akan kembali kepada asing juga. Jadi sebelum agama itu kembali kepada asing, diri kita mesti kita beramal dengan agama. Maka diri kita beramal dengan agama itu, walaupun dipandang asing, walaupun dipandang dagang, itu suatu daerah ataupun daerah itu buat umpama antara daerah tu, maka dikatakan sebagai dagang asing dan akan pelihara. Itu akan terpelihara diri asing kita itu.
Dan jangan ada kamu seperti sumbu pelita yang menuan ia akan dirinya, meneran ia akan segala manusia. Seperti mana Allah Azza wa Jalla menyatakan lagi, seperti sumbu pelita, ataupun kita kata lilin lah. Lilin dia menuan, yakni dia membakar. Menuan yakni dia membakar diri dia sendiri, dan masa sama dia menerang kepada manusia. Kita tak ambuh begitu. Agama ini, bila kita tahu suatu agama, kita mesti bagi tahu pada orang. Kefahaman ilmu agama yang ada pada kita, maka mestilah kita cerita kepada orang, supaya tidak membinasakan diri kita sendiri. Ataupun boleh juga kita kata dia cerita tentang ilmu agama pada orang, tapi diri dia sendiri tidak beramal, maka dia seperti lilin juga. Lilin, yang mana lilin itu dia memberi hidayah kepada semua orang, tetapi diri dia sendiri tidak ada hidayah, yakni diri dia membakar. Itu di antaranya. Kita pasang lilin, kita tengok lilin, dia cerah molek, dia beri manfaat pada orang, tapi dia membinasakan diri dia. Tak ambuh seperti itu. Kita nak dalam semasa yang sama kita memberi manfaat kepada diri orang lain, lebih-lebih lagi diri kita, sebab diri kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hei anak Adam, keluarkan akan mengasih dunia daripada niatmu, maka bahawasanya aku tiada aku himpunkan akan kasih daku dan kasih akan dunia pada hati yang satu selama-lamanya. Dan olehkan dan perlahan olehmu akan dirimu pada menghimpunkan rezekimu, maka bahawasanya rezeki itu sudah terbahagi, dan loba itu ditegah, dan kikir itu dicela, dan nikmat dunia itu tiada kekal, dan menghabis-habis pada menuntut rezeki itu celaka. Dan ajal itu perlu, dan ajal itu iaitu berhak, iaitu perlu yang kita ketahui, yang sebenarnya itu yang sebenar yang diketahui. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hei anak Adam, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan lagi kita dah hari kursi. Keluarkanlah akan mengasih dunia daripada niatmu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala nak memberi peringatan kepada kita, keluarkanlah hati kita ni daripada kasih kepada dunia yang melampau, supaya kita kasih kepada Allah adalah mutlak. Itu di antaranya. Sebab apa? Maka bahawasanya aku tiada aku himpunkan akan kasih daku dan kasih akan dunia pada hati yang satu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jikalau kita terlampau kasih kepada kehidupan dunia, hatta pada diri kita sendiri, barang dunia masih wallah, barang yang selain daripada Allah, kita kasih melampau mengatasi Allah, maka itu alamat dia tak kasih kepada dunia dan tiada kasih pada Allah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku tidak himpun akan dua dalam hati manusia itu, dua kasih. Itu di antaranya, iaitu kasih kepada dunia pun ada, kasih kepada iaitu Allah pun ada. Jadi kalau dua-dua ada, jawapannya kalau kita bersungguh ke arah kasih kepada dunia, maka alamatnya kasih kepada Allah itu kita slow sebenarnya. Itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan hadis kursi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak himpun sama sekali dua kasih ini, kasih kepada dunia dan kasih kepada iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah macam mana pula? Maka jawapannya ialah kita boleh kasih kepada dunia,
tetapi jangan kita menganggap semua bentuk yang kita miliki itu adalah mutlak bagi kita. Maka akan kendor, akan jadi slow kasih kepada dunia itu. Kita tetap jaga harta kita, kita tak kasih kepada dunia, ahli keluarga kita, harta kita, diri kita, kita tetap kasih kepada semua itu. Tetapi jangan kita melampau. Kalau kita melampau kasih kepada dunia, maka hakikatnya kasih kepada Allah itu slow sebenarnya. Kalau orang dia dakwa, dia kata saya kasih pada dua-dua, dunia pun saya kasih, Allah pun saya kasih, tapi saya melebihi Allah, maka alamatnya sebenarnya dia tidak kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dua kasih ini tidak akan berhimpun pada hati yang satu, itu di antaranya, melainkan diri dia sendiri yang merasai bahawasanya dia kasih kepada dunia ini hanya zuhud yang berada dalam hati dia. Yakni apa itu zuhud? Iaitu barang yang di sisi Allah dia lebih utama berbanding dengan barang yang berada pada diri dia ataupun barang yang dimiliki. Itu di antaranya disebut oleh Allah Azza wa Jalla di ayat kursi. Dan perlahan olehmu, kalau kita tengok nombor 1 tu, tepi tu, qauluhu, kata musannif, iaitu perlahan olehmu akan dirimu pada menghimpunkan rezeki. Yakni jangan bersungguh pada mentadbirkan kehidupan dunia. Itu di antaranya, itu maksud perlahan. Apa maksud perlahan olehmu akan dirimu pada menghimpunkan rezekimu? Yakni kata musannif tepi tu, jangan sangat bersungguh-sungguh pada mentadbirkan kehidupan dunia. Maksudnya dunia ini yang kita miliki, jangan kita mentadbirkan dia. Maksud mentadbir, jangan kita terlampau bimbang kepada kehidupan dunia sehingga kita melupai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa seorang tu meninggal akhirat? Kerana dia berbimbang dengan dunia, maka seolah-olah dia sudah mentadbirkan dunia, yang mana hakikatnya dunia itu sebenarnya yang ditadbir oleh Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya. Tetapi dia mengambil urusan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan berapa ramai manusia yang binasa disebabkan dia mengambil tadbir itu daripada Allah, sedangkan Allah yang mentadbirkan dunia itu. Adakah kita tidak boleh mentadbirkan dunia? Boleh, tetapi jangan bersungguh-sungguh sehingga melemahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita boleh menjagakan dunia, kita boleh mentadbir dengan dunia dengan baik untuk akhirat, maka ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak apa, tak ada masalah. Ini disebut dalam hadis kursi. Tetapi kita tidak boleh mentadbir, kita tidak boleh mentadbirkan menjaga ibadah kita disebabkan kita bersungguh-sungguh mentadbirkan dunia, maka hakikatnya dunia itu sudah membinasakan dia secara slow, secara perlahan-lahan. Itu di antara, na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya, itu yang dimaksudkan dalam hadis kursi ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Maka bahawasanya rezeki itu sudah terbahagi dan loba itu ditegah. Sebab apa? Hakikatnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa disebut dalam di dalam roh lagi, Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada rezeki dia. Mati bila? Ada orang tahu dia mati? Tak tahu. Kalau kita tahu setahun lagi kita akan mati, ataupun sebulan lagi kita akan mati, apa ke manusia akan buat? Dia akan mendengunglah. Warna mendengung tu, Allah, saya sebulan lagi nak mati dah. Tapi manusia dah tahu. Ini semua telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana rezeki ini sudah terbahagi, tinggal hanya usaha saja. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetap rezeki orang ni begini. Dan sebab apa dia boleh banyak rezeki? Contohnya dalam bentuk harta,
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetap dah dia begini-gini, tinggal dia usaha saja. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tetap kena usaha. Itu di antaranya. Dan loba itu ditegah. Adapun loba kepada dunia itu yang melampau, itu ditegah, yang mengganggukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara tidak mengganggukan ibadah kita kepada Allah, dipersilakan, tidak menjadi masalah. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bagaimana dia kaya, dia hebat, dapat mentahkan jadi pemimpin. Semua ini akan ditunjuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Dicerita dalam sebuah athar bahawasanya ketika Allah Azza wa Jalla menghimpunkan segala orang-orang yang banyak harta, dan begitu juga segala pemimpin-pemimpin yang mentadbirkan sebuah negara itu, orang Islam lah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada dia, kenapa kamu meninggalkan ibadah disebabkan harta kamu, disebabkan dunia kamu? Kenapa kamu meninggalkan ibadah kepada aku? Disebabkan kamu memerintah, menjadi menteri, menjadi Perdana Menteri. Kenapa kamu meninggalkan ibadah kepada aku? Dia akan menyatakan hakaza wa kaza, sebab gini, hakaza begini. Allah Taala menyatakan kadzabta, kamu berbohong. Sesungguhnya Nabi Allah Sulaiman, dia menjadi pemimpin, dia menjadi kaya, tapi dia boleh buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua banyak lagi lah. Dia buat mari orang sakit, sebab apa kamu malah ibadah? Dia kata saya sakit gini-gini. Nabi itu dan dia buat marikan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub walaupun dia sakit, tapi dia boleh buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dibuat mari kepada orang miskin. Kenapa kamu tidak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia menyatakan sebab aku susah, sebab aku miskin, aku tak nak buat ibadah, diganggu begini. Maka dibuat mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun iaitu ana yuhibbul faqra, aku lebih kasih kepada orang-orang yang miskin yang nak ibadah pada Allah, dan aku bersama dengan mereka itu, kata Nabi SAW. Nabi SAW kehidupan dia, tapi dia tetap buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam sebuah athar. Maka tidak ada alasan. Sebab itulah disebut dalam hadis Nabi SAW itu, tidak ada sama sekali alasan untuk manusia lari daripada iaitu perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ainal muluk, mana pemimpin ataupun raja-raja di dunia? Akulah raja pada hari ini. Itu di antara di hari kiamat kelak akan dikumpul. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan keke itu dicela. Adapun kata Allah Azza wa Jalla, keke dicela. Syuhha ataupun bakhilun. Lafaz dalam Al-Quran disebut dua lafaz. Ketujuh kepada orang yang bakhil. Bakhil dia dan lafaz bakhilun, satu lafaz dah. Syuhha bakhil juga, makna dengan bakhil juga. Tapi syuhha sebab apa disebut lagi lafaz syuhha, bakhil juga. Bakhilun, bakhil juga. Orang Melayu kita cakap bakhil, bahasa Arab tu. Yang kita ni kedekut bahasa Melayu. Tu yang Arab ni bakhil ataupun syuhha. Dua lafaz ini disebut di dalam dan iaitu lebih lagi dalam Al-Quran disebut lafaz syuhha. Kerana sebab apa? Kerana sifat bakhil ini sangat bahaya. Kerana orang yang bakhil, dia bukan sahaja membinasakan pada diri orang lain, bahkan dia akan membinasa kepada diri dia sendiri. Hatta dia nak makan pun, dia berkira, apatah lagi dia nak bagi pada orang lain. Dia nak makan sendiri pun, hak pisang tu adalah 10 riyal lebih. Hak pisang ni 10 riyal je. Dia kata ambil orang murah dah lah. Sedangkan berapa sen sangat iaitu jarak antara tu dia berkira. Itu di antaranya. Sebab itulah dia disebut lafaz syuhha. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya Allah Taala mengutuskan seorang malaikat
yang pada waktu pagi akan berkata kepada orang-orang yang bakhil, binasalah kamu dengan kehidupan kamu. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Itu lafaz dua disebut. Adapun iaitu sifat bakhil ini iaitu sifat bakhil ini sangat dicela. Sehingga Rasulullah SAW disebut oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya la tajma'ul iman wal bakhil. Iman tidak akan berhimpun dengan orang bakhil. Maknanya keimanan itu akan bahaya, akan diancam sekiranya seseorang itu ada sifat bakhil. Itu di antaranya. Dan nikmat dunia itu tiada kekal dan menghabis, iaitu nikmat dunia itu tiada kekal. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada anak Adam, hei anak Adam, bahawasanya nikmat dunia itu tiada kekal. Kita makan dah lah. Rasulullah SAW ketika Rasulullah menceritakan berkaitan hadis-hadis tentang nikmat dunia, Rasulullah kata, kamu lihatlah kepada makan kamu. Bagaimana kamu makan? Kamu rasa sedap-sedap, tetapi nikmat itu sekejap saja. Berapa ramai orang merasai nikmat muda, akhir sekali nikmat muda itu tak ada dah. Berapa ramai orang mendapat nikmat mata dengan cerah, akhir sekali mata dia Allah Ta'ala ambil sikit, iaitu mata tak berapa terang dah. Hak paling besar iaitu nikmat dunia itu dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Berapa ramai begitu, itu di antaranya. Jadi hakikatnya nikmat dunia itu tiada kekal. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat dunia itu tiada kekal, sedangkan manusia dah merasai memang betul tidak kekal. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak menyuruh manusia supaya bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak kekal itu. Jikalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri itu, yang tidak kekal itu, maka ia akan menjadi nikmat yang kekal pada hakikatnya, yakni dia disambung nikmat itu di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Walaupun nikmat dunia tidak kekal, tetapi nikmat dunia itu akan menjadi kekal, bahkan lebih daripada kekal lagi, bahkan lebih nikmat lagi, lebih lagi nikmat lagi. Rasa nikmat dunia itu Allah Taala sambung di akhirat kelak, yakni dalam nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di dunia kita merasai air bagaimana, kita berasa sedap dah. Nikmat dua akhirat Allah Taala sambung lagi nikmat minum, seperti mana kita dapat minum iaitu qalan qausat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya, itu di antara disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menghabis-habis pada menuntut rezeki itu celaka. Allah Azza wa Jalla menyatakan menghabis-habis, yakni bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguh pada menuntut rezeki itu celaka. Apa maksud bersungguh-sungguh? Terlampau berbimbang. Rezeki itu tetap kita cari, tetapi terlampau berbimbang kepada rezeki itu adalah suatu kecelakaan pada diri seseorang itu, kata Allah Azza wa Jalla. Dan ajal itu berhak yang diketahui, yakni perlu ketahui. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada anak Adam, hei anak Adam, tentang ajal perlu, yang iaitu berhak yang diketahui, yakni perlu kamu tahu. Adakah manusia tahu tentang ajal? Semua manusia tahu bahawasanya kematian ini tidak kira tua atau muda dan sehat dan sebagainya. Manusia akan tahu. Wal mautu ya'ti baghtatan. Mula-mula mati itu datang mengejut. Semua manusia tahu. Tetapi pelaksanaan isti'dadil maut tidak ada. Berapa ramai manusia mengetahui kematian, tetapi isti'dadil maut qabla nuzulil maut, ini Rasulullah kata tak ada. Sebab tu Rasulullah kata, gelarkan orang jenis hadis isti'dadil maut qabla nuzulil maut, membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian. Rasulullah gelar golongan ini adalah orang yang cerdik, orang yang bijak, kata Rasulullah. Rasulullah kata, kamu nak kenal ke tak orang yang cerdik? Sahabat kata, siapa Rasulullah? Rasulullah kata, isti'dadil maut qabla nuzulil maut.
Manusia yang membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian, dia tidak heran manusia, dia tetap buat ibadah pada Allah, dia tetap mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak heran manusia, dia tahu dengan beramalkan sunnah ataupun dengan kehidupan agama inilah akan menjadi kebahagiaan dia di akhirat kelak. Maka dengan itu dia tahu, maka dia mengerjakannya. Itu di antaranya. Jadi hakikatnya kalau dia ada isti'dadul maut, maka hakikatnya dia sudah tahu yang sebenar mati. Itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan manusia yang mengetahui ajal, kematian, tempoh kematian dia saja, tapi dia tidak ada isti'dad. Sebalik hadis yang lain Rasulullah kata ini orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang safinah. Orang yang safi ialah orang yang tidak ada persiapan untuk mati. Kita buat persiapan untuk mati, tidak mestinya kita mati selalu. Itu kita buat ibadah. Contohnya kita sembahyang maghrib tadi, tak mati lagi, tapi diri kita buat siapan itu sudah dicatat. Jikalau kita ikhlas dengan Allah, maka sudah menjadi amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah, yang mana sudah menanti kita dalam kubur lagi, dalam alam barzah, pada mahsyar, iaitu akan mengalir pahala itu di antaranya akan jadi teman kita. Itu di antaranya. Batulah orang-orang alim tutup guru beruntung mati. Orang-orang soleh yang selalu sembahyang berjemaah, yang selalu mendengar sekolah Rasul, beruntung mereka itu. Sebab apa? Mereka pergi dengan amal-amal soleh mereka dengan ikhlas dari Allah SWT. Amal itulah akan menjaga dia. Maka hakikatnya kalau kita manusia sudah tahu kematian itu, itulah orang panggil dia tahu yang sebenar, bukan main-main saja. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, yang sebenar itu yang diketahui. Maknanya kematian itu berhak kita ketahui dan mesti benar, mesti yang sebenar sekali kita ketahui, kata Allah Azza wa Jalla. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Bermula sebaik-baik ilmu hikmah itu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik kaya itu memadai yang sedikit, dan sebaik-baik bekal itu takut akan Allah Ta'ala, dan sebaik-baik barang dikurnia Allah pada hati itu yakin akan Tuhan, dan sebaik-baik barang yang diberi akan kamu itu afiah pada badan dan iman dan amal. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Bermula sebaik-baik ilmu hikmah itu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sebenar ialah ilmu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau orang tu ada ilmu sebanyak, dia takut pada Allah, itulah hikmah kebijaksanaan yang sebenar. Ilmu hikmah yang hebat ialah takut pada Allah, yang erti kata takrib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana nak tahu, nak bagi orang rasa takut pada kita, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, takutlah kamu pada Allah. Dan erti kata takrib kamu dengan Allah, dekat kamu dengan Allah, manusia akan jadi takut pada kamu. Itulah sebaik-baik ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang sebenar ialah kita berasa takut pada Allah, iaitu dengan takrib dengan Allah, dengan mengerjakan sunat. Takrib, ya, takut, dan ketika kata dekat dengan Allah. Apa perkara nak mendekat dengan Allah? Iaitu memperbanyakkan yang sunat, memperbanyakkan lidah-lidah kita dengan zikrullah, lidah-lidah yang sunat, lidah-lidah yang badan-badan yang sunat. Ya, ada lidah wajib, lidah yang wajib kita baca bacaan dalam Fatihah dan sembahyang tu. Ada lidah yang sunat, lidah bacaan yang sunat, mana di luar sembahyang kita berzikir, kita bertahmid, bertahlil, banyak lagi kata-kata yang baik. Itu hak orang panggil hak sunat belaka tu. Dan hak yang badan yang wajib kita sembahyang fardu, badan yang sunat kita mengerjakan ibadah sunat. Itu semua badan dan lidah ini, bentuk ini, orang tu gabung sekali, lalu dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala,
diri dia mentaati Allah itulah dikatakan sebagai takrib dengan Allah, sebagai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berkata, tidak ada jalan-jalan lain untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala yang sebenar adalah kamu memperbanyakkan yang sunat jikalau kamu mampu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua, ibadah lisan dan ibadah anggota jawarih. Ibadah itu ibadah anggota. Ada orang dia tak boleh ibadah jawarih. Jawarih itu anggota kita ni. Ada orang tak boleh. Saya nak sembahyang sangat sunat-sunat ni tapi sakit lutut, sakit dalam ni, nak rokok sakit ni. Itu di antaranya. Maka ada satu lagi ibadah lisan, iaitu dengan zikrullah. Dengan lisan. Sehinggalah kalau tidak mampu dengan ibadah lisan, biar ada satu lagi ibadah qalbi, ibadah hati. Hati sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang nak menjalang hati ke hadratillah, macam kita semua ni, insya-Allah kita nak menjalang hati ke hadratillah, nak cari redha Allah ni, kita kena himpun sekali. Ibadah lisan kita kena buat, ibadah badan kita kena buat, ibadah qalbi kita kena buat juga, iaitu hati sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati tidak lalai. Itu di antaranya hati yang tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama menyatakan, aku lebih menjaga hati aku lebih membersih hati aku daripada kekotoran, kerana aku tahu bila aku membersih kekotoran hati aku, lidahku, badanku akan menjadi aslah belaka, akan jadi comel belaka. Itu di antara kata-kata hikmah yang disebut oleh Al-Imam Ibrahim, itu Syekh Qadir Jalani dalam kitab Fathul Rabban. Dalam kitab dia kata-kata hikmah banyak tu. Ada masa cuba beli kitab Fathul Rabbani, kitab dia tu. Kita kata-kata Syekh Qadir Jalani yang bisa-bisa tu. Kata-kata tu, dia beri tu pendengar serap masuk dalam jiwa kadang-kadang. Molek kalau ada masa ada tu tengok kata-kata kitab dia Syekh Qadir Jalani tu rahimahullah taala, seorang waliullah azam dan menjadi sultanul auliya dalam syurga suatu hari nanti. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sebaik-baik kaya itu memadai dengan yang sedikit. Rasulullah Sayyidina Ali kallamallahu wajhahu pernah berkata, al-qana'atu ma la yanfaddu. Bermula sifat qanaah itu, Sayyidina Ali kata dalam kata-kata hikmahnya, bermula memadai apa yang ada itu adalah harta yang tidak akan habis buat selama-lamanya. Itu di antaranya. Maknanya sifat qanaah, nak dikatakan orang yang kaya sebenar ialah memadai apa yang ada, apa yang sedikit. Maksudnya, apa maksud memadai? Kalau begitu duduk diam, tak usah cari rezeki, ada usah cari harta dan sebagainya, duduk begitu. Tidak. Maksudnya memadai apa yang ada dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dalam membahas mentahqiq hadis Nabi SAW. Dia menyatakan bahawasanya kita sudah berikhtiar, bersungguh-sungguh mengerjakan mencari harta, tidak melalaikan Allah, tidak melupai akhirat. Kita kerja tetap cari, tetapi Allah Ta'ala takdirkan kita dapat sekadar itu saja, maka kita syukur kepada Allah. Maka dengan syukur itulah dikatakan sebagai sifat qanaah, sifat memadai apa yang ada. Itu di antaranya. Kalau salah faham, memadai apa yang ada, biar saya ada ilmu banyak ni lah, dah cari dah ilmu banyak ni dah lah, tak boleh. Ilmu kita tetap kita cari, kehidupan dunia tetap kita cari dengan tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dan sama dengan kita bersungguh-sungguh dah mencarinya, maka kita redalah. Itu dikatakan memadai apa yang sedikit itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam perbahasan kata-kata Sayyidina Ali, al-qana'atu ma la yanfaddu. Bermula sifat qanaah itu adalah harta yang tidak akan habis buat selama-lamanya.
nak cari harta yang tidak akan habis buat selama-lamanya, kata hikmah Sayyidina Ali, iaitu kamu memadai apa yang ada dengan maksud kamu tetap berusaha dah cari rezeki, cari kehidupan dunia, tetapi ditakdirkan Allah kamu dapat sekadar tu, maka syukur pada Allah. Maka syukur pada Allah itulah dikatakan kembali pada sifat yang awal, itu al-sifat qanaah. Itu di antara disebut oleh Al-Hafiz Iraqi dalam perbahasan kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sebaik-baik bekal itu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam hadis kursi banyak Allah Subhanahu wa taala suruh kita takut pada dia. Sebab diri takwa ini sifat takwa yang tinggi sekali. Sifat orang ada takwa dalam hati dia akan menjaga keseluruhan badan dia, akan menjaga keseluruhan lidah dia dan sebagainya daripada berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebaik-baik bekal itu ialah ittaqullah, iaitu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kata takrib dengan Allah dengan banyak mengerjakan ibadah-ibadah. Lebih lagi kita duduk di akhir zaman. Rasulullah sebut dalam hadis suatu panjang, saya tengok dalam Sunan Abu Daud pun ada. Hadis itu panjang, saya dah baca lagi. Di akhir zaman akan la'tinas alasi zamanun. Di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan balakan iaitu umat mana? Sekarang ni lah akan dilandakan mati mengejut. Mati yang tidak ada persiapan. Sehat-sehat mati. Beruntung kalau mati dalam keadaan kebaikan. Beruntung mati dalam keadaan diri dia menjadi orang soleh, diri dia memperbanyakkan ibadah pada Allah. Beruntung. Tetapi sebaliknya kita takut mati dalam keadaan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah urusan dunia di mana kita berada, Sayyidina Ali karramallahu wajhah selalu berpesan, letaklah Allah di dalam hati kamu, yakni di waktu mana kamu bekerja, walaupun pandangan manusia melihat kamu sedang bekerja, tetapi hatimu sedang bekerja untuk Allah Azza wa Jalla, yakni berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Al-zikrullah ala kulli hal, berzikir pada Allah dalam setiap hal. Sebab itulah beruntung Al-Imam iaitu Syekh Ali Al-Juma'i, Syekh Ali Al-Juma'i mufti kerajaan Mesir sekarang ni, Al-Sunnah wal Jamaah, dia berkata tidak ada jalan yang lebih selamat apabila Allah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di akhir zaman akan dilanda umat manusia mati mengejut, mati banjir, kita kata tak saka-saka. Tengok air mari dah mengejut tu, akan mengejut. Ada orang mati dalam tidur, tak sedar. Ada orang mati sehat-sehat, mati atas meja makan. Banyaklah kita tengok. Banyak keadaan manusia mati. Panggil sakit tak lama, sekejap je. Tahu dah roh dah. Qalu inna lillah. Ya, maka berhak tadilah balik hak tadi. Kalau kelah ditakdirkan wa mautu yati baghtatan, bermula mati itu datang mengejut, hal keadaan kita menjadi orang soleh, kita buat ibadah, sentiasa ingat pada Allah, maka beruntunglah. Sebaliknya kalau kita lalai pada Allah ketika itu, na'udzubillah min zalik, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga kita tengok orang yang buat maksiat pada Allah tiba-tiba mati. Itu di antaranya. Mati keadaan celaka, na'udzubillah min zalik, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebaik-baik bekal ialah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik barang yang dikurnia Allah pada hati itu yakin akan Tuhan Allah, akan Tuhan. Dan sebaik-baik barang iaitu sesuatu perkara yang dikurniakan kepada hati manusia itu yakin akan Tuhan, yakni yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sifat yakin pada Allah. Yakin, mari sifat kebesaran Allah, nampak sifat kamalat Allah, nampak sifat jama Allah, nampak sifat cantik Allah. Allah menjadikan bumi, Allah menjadikan langit, Allah menjadikan manusia begini, bermacam-macam begini. Nampak sifat jama Allah ni, nampak sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan Allah. Allah menjadikan berbagai-bagai bentuk, nampak mari tu. Tu keyakinan. Betul Rasulullah SAW menyatakan, wa ja'ala fi idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, bila Allah berkehendak seseorang itu akan kebaikan, ja'ala fihi al-yaqina wa sidqa,
Allah akan menjadikan padanya pada hatinya keyakinan benar, iaitu mari keyakinan dalam hati dia tu. Bila dia yakin, dia akan buat. Bila orang betul-betul mari keyakinan dalam hati dia, janji-janji Allah, dia akan buat. Itu yang disebut oleh Hasan Basri rahimahullahu taala. Dia berkata, bila orang tu betul-betul mari sifat yakin dalam hati dia, dia akan mengerjakan. Sebab dia tahu janji Allah ini benar sama sekali. Dia yakin, al-haqqul yakin dalam hati dia tu. Kita dak mari haqqul yakin pun dak apa lagi? Sekurangnya ainul yakin. Bila kita ada ainul yakin, nampak dah jalan-jalan. Kita percaya dah. Maka kita akan sampai kepada haqqul yakin. Benar-benar sekali janji Allah itu benar. Itu di antaranya benar haqqul yakin. Ainun, dia tahu kita nak pergi rumah orang tu. Kita tahu dia ada rumah ni. Bila kita pergi tu, ada sungguh. Itu baru haqqul yakin. Maka begitu juga dalam kita buat ibadah pada Allah, kita tahu jalan-jalan janji Allah ini benar sama sekali. Bila kita mengejar, hakikatnya kita mencapai haqqul yakin. Itu di antaranya, ada perbahasan panjang lagi tentang haqqul yakin dan ainul yakin, itu di antaranya. Dan sebaik bekal itu dah takut pada Allah, dan sebaik-baik barang dikurnia Allah pada hati manusia yakin pada Allah, yakin akan Tuhannya. Kita tak boleh yakin selepas mati. Kalau kita tak yakin sekarang ini, kita akan yakin selepas mati. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan orang yang alim itu ialah orang yang mati. Sebab apa? Kalau mati, nampak selalu kebaikan, nampak keburukan begini, Allah banyak nikmat begini ni. Itu orang yang alim ialah orang yang mati. Orang yakin ialah orang yang mati. Orang yang mati, kita tak mahu yakin selepas mati. Kita tak mahu yakin, kita tak mahu alim selepas mati. Kita nak alim dan yakin sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah barang yang dikurnia Allah pada hati orang mukmin yang Allah Taala kasih, itu di antaranya. Dan sebaik-baik barang diberikan akan kamu itu afiah pada badan dan iman dan amal. Iaitu sebaik-baik barang perkara yang Allah beri kepada kita, afiah, kesihatan badan. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat Allah beri kesihatan, dapat buat ibadah lagi. Dan iman, kekuatan iman, kepercayaan hati kita ni. Dan amal, rajin buat amal. Alhamdulillah, kita puasa rajin buat amal. Wajib, walaupun kita lama dah buat amal, tapi kita puasa nak buat lagi. Itu kurnia Allah SWT kepada hamba-Nya. Dan iman, yakni keteguhan dalam hati manusia. Afiah, iaitu kesihatan pada badan dia. Itu di antara setengah daripada kurnia Allah SWT kepada hamba-Nya. Dan sejahat-jahat perkataan kamu itu dusta. Dan sejahat-jahat sehat itu namimah, yakni mengandung akan yakni lalat merah. Dan tiada Tuhanmu itu ma'anuniakan akan segala hamba-Nya. Jadi kita baca di situ, sejahat-jahat perkataan kamu itu dusta, dan sejahat sehat itu namimah dan lalat merah. Tapi itu lalat merah tu ada disebut qauluhu, artinya satu bangsa nyamuk perutnya merah, maka jika berdiri ia pada luka, maka berlumulah segala gigi-giginya. Jadi kita boleh tulis itu, pengajaan dan sejahat-jahat perkataan kamu itu dusta. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan ia menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan menjadi takrib kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis kursi ini adalah benar-benar daripada Allah Azza wa Jalla, dan ini suatu peringatan kepada Allah untuk kita menjadi kekasih Allah yang benar, yang sebenar. Insya-Allah dengan kita muhasabah dengan diri kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita kekasihnya dan suruhnya mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi al-ayati mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa yaqinan sadiqan, qalban khashi'a, wa 'amalan salihan mutaqabbalan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.